Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Rashdan bin Muhammad Ridwan, bernombor metrik 053396. Hari ini saya akan membentangkan hadis yang ke-14. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu ri'im muslim illa bi ihda salasin as-sayyibu adh-dhani wan nafsu bin nafsu wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Yang bermaksud diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, darah seorang muslim tidak halal kecuali kerana salah satu daripada 3 sebab. Yang pertama, orang yang telah berkahwin yang telah melakukan zina. Yang kedua, jiwa dan jiwa, iaitu membunuh. Yang ketiga, meninggalkan agamanya serta memisahkan diri daripada jamaah umat Islam, iaitu murtad. Sebenarnya takhrij hadis. Hadis ini telah diriwayatkan daripada Al-Bukhari dan juga Muslim dalam kitab sahih mereka melalui riwayat Al-Masih daripada Abdullah bin Murrah daripada Masruq daripada Ibnu Mas'ud. Dan satu riwayat Muslim, lafaz yang meninggalkan Islam itu telah pun diganti kepada lafaz yang meninggalkan agamanya. Hadis lain yang sama maksud, terdapat banyak hadis yang sama maksud dengan hadis yang disebut. Yang pertama, Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti hadis yang di atas. Yang kedua, Al-Tirmizi, An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah telah meriwayatkan daripada Utsman radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, darah seperti di atas juga. Yang ketiga, dalam satu riwayat An-Nasa'i telah pun disebut seorang lelaki yang berzina selepas menjadi muhsan, maka dia hendaklah direjam atau membunuh dia dengan sengaja, dan hendaklah dibunuh balas, atau murtad selepas memeluk agama hendaklah dibunuh. Perkara yang menghalalkan darah muslim. Perkara-perkara yang boleh menghalalkan darah muslim ada 3, iaitu orang yang berkahwin telah melakukan zina. Yang kedua, jiwa dan juga jiwa, iaitu membunuh. Yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya, iaitu murtad. Hukuman penzina yang telah berkahwin. Umum mengetahui bahawa hukuman kepada penzina ini adalah hukuman rejam sampai mati. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah pun merejam Ma'iz dan juga Al-Ghadimiyah. Hukuman ini terdapat dalam ayat Al-Quran yang lafaznya telah dinisbahkan, dinasahkan. Yang ketiga, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah mengistinbatkan hukuman rejam ini daripada Al-Quran, daripada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-15. Beliau juga berkata, oleh itu siapa yang ingkar hukuman rejam ini, maka ia telah kufur dengan ayat Al-Quran tanpa disedari. Kemudian beliau membaca ayat ini dan menjelaskan bahawa hukuman rejam ini adalah hukuman yang mereka rahsiakan. Yang keempat, hukuman rejam ini juga difahami daripada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-44 dan juga ayat 49. Yang kelima, Sahih Muslim meriwayatkan kisah hukuman rejam ke atas 2 orang Yahudi, iaitu daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini beliau berkata, janganlah kamu dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-41. Ahmad juga meriwayatkan lafaz daripada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-44 tadi. Yang ketujuh, Al-Bara juga berkata lagi, ayat ini telah diturunkan kepada orang Yahudi. Kisah pelaksanaan hukuman rejam ke atas 2 orang Yahudi ini telah pun diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-42. Hukuman zina. Pada awalnya, Allah SWT memerintahkan agar menahan wanita yang berzina sehingga meninggal dunia, atau Allah menjadikan jalan keluar untuk mereka. Kemudian Allah SWT telah menjadikan jalan keluar untuk mereka. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan daripada Ubadah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW telah pun bersabda, dan bermaksud, ambillah daripadaku 100 kali dan dibuang negeri selama setahun. Pezina yang sudah berkahwin akan disebat 100 kali dan juga direjam.
Sekumpulan ulama telah pun berpegang zahir terhadap hadis ini. Kemudian Ali radhiyallahu anhu telah merejam ke atas Surah Al-Hamdaniyah. Beliau berkata, saya menyebabnya berdasarkan kitab Allah Subhanahu taala dan merejamnya berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud jiwa dan jiwa. Maksud sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jiwa dan jiwa adalah seorang mukallaf yang telah membunuh orang lain dengan sengaja tanpa hak dibenarkan oleh syarak. Maka ia hendaklah dibunuh balik, dikira balas balik. Sebagaimana dalam ayat Quran dalam surah Al-Maidah ayat 45 dan juga surah Al-Baqarah ayat 178.